Sampai semua tak ada tercicir. Ya. Okey. Daripada Arafah kita akan bergerak ke Muzdalifah, biasanya bermula maghrib lah, 7.30 ataupun biasanya azan maghrib tu bah pertama dah sampai. Jadi kalau katalah yang tak sempat solat tu boleh solat di Muzdalifah lah. Katalah tuan-tuan dapat bas yang terakhir pukul 10 malam baru bergerak daripada Arafah ke Muzdalifah. Tak ada masalah, tidur dulu di Arafah, relax dulu. Okey, katalah sekarang alhamdulillah kita dah sampai di Muzdalifah. Di Muzdalifah ni memang tidak ada khemah. Tuan-tuan akan duduk di bawah awan macam ni, sebiji macam ni lah. Jadi bas kita biasanya dia akan padang pasir tu luah, lebih kurang macam ni, nampak bagi ni luah lagi lah. Bas kita akan turunkan kita di pintu belah sana. Dan kita akan naik bas selepas midnight, selepas separuh malam daripada pintu belah sini ke Mina, tempat melontar. Jadi antara benda yang pertama bila sampai malam ni biasanya kita dah penat. Kita dah tak cukup tidur malam tadi, kita tak rehat, tak sempat tidur qailulah, tak sempat tidur lepas zuhur dan sebagainya, kita penat. Dan masa ni biasanya malam ni bila tuan-tuan puan-puan sampai daripada Arafah ke Muzdalifah ni, dia di Muzdalifah ni semuanya pasir. Jarang yang kita dapat tempat yang ada tar lah. Biasanya kita akan tempat pasir je belaka. Tabu haji akan letak kapet untuk kita duduk berehat. Dan habis kapet dia bentang kanvas plastik tu. Dan habis tu dia akan letak apa-apa yang boleh kita duduk lah. Katalah tuan-tuan sampai nanti bila turunkan kita di pintu sana, pastikan tuan-tuan kalau boleh beg tarik kita tu, beg galah, beg baju kita jangan tinggal di sana. Bawa bersama kita pergi duduk tempat yang kita khaskan untuk duduk tu. Jangan tinggal di pintu sana. Sebab bila kita tinggal di sana, kita nak cari balik tak jumpa dah. Dah lah malam Muzdalifah ni dia gelap. Bukan gelap lah, separa gelap. Dia ada lampu stadium tu, lampu besar tu. Tapi kadang-kadang tak cukup cahaya. Jadi nak cari balik masa kita nak bergerak nanti dah pening lah sekali, hilang beg lah sekali. Banyak stres yang akan kita dapat. Okey, satu jangan tinggal beg. Katalah kita sampai malam ni, benda pertama yang tuan-tuan puan-puan kena buat, cari arah kiblat. Cari arah kiblat dulu. Di mana cari arah kiblat? Biasanya di Muzdalifah ni dia akan ada billboard besar macam papan iklan kita ni, dia tulis ittijahul kiblat, arah kiblat. Cari arah kiblat tersebut dan pastikan kita bentang sejadah kita ataupun beg kita tu ataupun tempat kita nak baring tu menghadap arah kiblat. Katalah tuan-tuan sampai pukul 10 malam. Masa ni kita sampai ni, kita dah penat. Betang tu cari arah kiblat, tahu dah arah kiblat, tidur terus. Penat tidur. Katalah kita tidur sekejap, sedar bangun. Bangun tu dalam situasi kita kalau boleh lah, dia akan bergerak daripada Muzdalifah ke Mina selepas midnight, selepas separuh malam. Nak kira separuh malam kita dah belajar kan sebelum ni kan. Daripada maghrib hari tersebut sampai subuh kita bahagi dua kan. Okey, bahagi dua tu yang kita dapat midnight, separuh malam. Bas pertama akan datang ambil kita bila cukup masa separuh malam. Dan pergerakan siapa yang pergi dulu, siapa yang pergi lambat itu biasanya pihak tabung haji, pihak muassasah akan atur lah. Kita kena akur dan kita ikut je lah. Katalah kita tidur sampai separuh malam, kita dulu bas pertama akan kena pergi. Jadi kalau katalah kita bas pertama akan pergi, kalau boleh antara benda sunat yang kita dah belajar dalam kursus teori sebelum ni, pastikan sebelum kita bergerak tu kalau boleh biarlah sempat kita solat tahajud dulu 2 rakaat, solat taubat ke dan apa sebagainya di Muzdalifah. Dan perkara sunat lagi yang lain, sempat perlu kita kutip anak batu 7 biji. Yang paling sunat lah, kutip 7 biji di Muzdalifah ni. Banyak kan batu, ya memang banyak anak batu, mereka dah letak siap-siap. Dan kalau boleh jangan kutip 7 lah, kutip terus 70 biji untuk kita melontar sepanjang di Mina nanti. Letak dalam karung ke ataupun letak dalam botol air mineral ke dan sebagainya. Carilah tempat-tempat yang sesuai untuk kita simpan. Karung uncang tu boleh lah. Dan satu lagi antara pesanan sayanya, biasanya Muzdalifah ni antara benda yang paling susahnya pada malam ni memang kita lapar. Makanan tak ada malam ni. Kita memang tabung haji tak sediakan makan masa di Muzdalifah. Dia hanya sediakan air mineral yang banyak, ambil air minum. Cuma biasa kita orang tua ni nak kena makan ubat, nak kena makan lapar lah, tak boleh tu kan. Kalau boleh tuan-tuan adalah bekal coklat ke, bekal coklat bar ke apa ke dan sebagainya, roti ke sebagainya dalam beg. Dan semasa di Arafah semalam, semasa di Arafah petang tadi, makanan biasa di sana dia akan ada lebih. Cuba je ambil apa-apa makanan yang ada untuk kita makan 2-3 orang dengan suami kita, dengan pasangan kita di Muzdalifah ni lah. Jadi malam ni kalau lapar makan. Cuma masalah kita satu lagi, di Muzdalifah ni nak minum air panas je tak ada. Dia tak ada orang letak air panas macam di Arafah tu. Nak buat air kopi semua tak ada.
Jadi kalau tuan-tuan memang kita biasanya malam kena minum air panas, suami kita kena minum kopi ke dan sebagainya. Kalau boleh lah, kalau boleh bawa termos daripada Arafah tadi, masukkan air panas simpan. Sebab di Muzdalifah ni kita nak beli orang jual air panas pun jarang. Tak adalah, kadang-kadang ada di luar tu orang hitam jual, tapi takut tahun ni dia punya undang-undang orang tu tak boleh masuk ke dan sebagainya, tak boleh nak minum air panas. Jadi kita kalau tak minum air panas kita stres. Bila stres kita jadi pening. Itu masalah. Jadi kalau tak nak benda tu, sediakan air panas ambil awal-awal di Arafah. Biar awak bawa air panas tu biar kita boleh minum di Muzdalifah. Okey, selesai. Katalah kita bah pertama. Kalau kita bah pertama memang tak ada masalah. Naik bas terus pergi ke Mina. Bila pergi ke Mina, kejap lagi kita akan cerita Mina. Katalah tuan-tuan dapat bas terakhir ataupun dapat bas tengah-tengah pukul 3 pagi. Ngantuk ni, tak haji kejut suruh bangun naik bas. Okeylah, naik bas dan jangan tinggal abang-abang apalah. Katalah kita dapat bas terakhir. Subuh kena sembahyang di Muzdalifah. Macam mana nak buat? Redha, tak apa, alhamdulillah. Kalau katalah tuan-tuan dapat bas terakhir, lama dah. Orang lain pergi awal, habis dah kita tinggal kita 2 bas, 80 orang yang lagi yang terakhir. Tak ada masalah. Kalau katalah tuan-tuan puan-puan tertinggal dan jadi orang terakhir bergerak daripada Muzdalifah, itu adalah sunnah Nabi SAW. Nabi buat haji, Nabi salat subuh di Muzdalifah. Sembahyanglah subuh Muzdalifah berjemaah. Carilah seorang untuk imam dan sebagainya bagi siapa yang tahu haji adalah. Ataupun kalau kadang-kadang tahu haji dia pun ngantuk penat, dia pun ketah hilang ke mana lah. Kami takut orang kami petugas ni, kain ihram kami dia ada tulis petugas. Dia takut kami lari. Memang kami lagi pun penat. Dia tulis petugas besar-besar. Memang orang lain nampak jauh lagi. Petugas jangan lagi main-main. Kita masa ni semua orang penat. Masa malam, kalau saya lah pengalaman saya buat haji, antara benda yang paling susah Muzdalifah. Kalau saya lah. Dia kalau kita tak ada cuaca buruk tak apa. Risau masa Muzdalifah ni ada angin kuat. Angin tiup kuat, dia bawa pasir-pasir tu masuk atas kepala ni. Kita orang lelaki. Dia masuk atas kepala, dia gatal. Kita nak gagukan larangan ihram. Dia gatal tak selesa. Oh, saya pernah ada sekali macam tu angin ribut kuat, kita duduk menyorok belakang flyover pun. Oh, datang juga. Oh, itu memang sangat tak selesa. Kita jadi nak marah, nak minum air tak ada air panas, nak minum macam-macam. Dia datang semua. Jadi kalau kena situasi macam tu memang sangat mencabar dan sangat susah lah. Jadi kena avoid. Masa ni kalau boleh malam Muzdalifah ni bagi saya antara benda yang paling penting, jangan banyak cakap dan jangan marah. Saya jenis suka, saya baran, saya jenis marah. Jadi kalau jenis marah, kalau boleh malam ni kawal je perasaan. Kalau nak marah suami, nak marah bini, nak marah isteri, diam je, jangan cakap apa. Dia buat apa pun diam je, jangan cakap apa, jangan komen apa-apa. Komen kan dia jadi benda lain. Diam je. Kalau kita tip nak dapat haji mabrur, al-hajju asyurun ma'lumat fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Yang ketiga tu wala jidal. Jangan berbahas, jangan cakap banyak. Jadi antara benda tempat yang paling kita kena jaga percakapan adalah di Muzdalifah. Masa ni lah memang tak kata kat orang, saya petugas kami yang petugas ni pun masa ni lah paling susah. Satu cerita pernah sekali tu, dia pergi bawa isteri, bawa mak mentua, bawa mak dia. Dua-dua bawa mak. Dia Muzdalifah ni dia susah. Dia naik bas dulu, dia pergi Mina dulu, dia tinggal mak mentua dengan mak dia di Muzdalifah ni. Orang tua kan susah kan, nak tarik beg atas pasir dan sebagainya, payah dan sebagainya. Bila sampai sana dia cakap pada petugas di sana, dia kata mak dia hilang. Mak dia tak ada di Mina. Malah mak dia di Muzdalifah lagi lah. Tapi dia kata mak dia tak ada, suruh kita cari. Kita petugas ni bila terima arahan daripada bos, kita kena cari lah. Masalahnya bila kita cari ni, yalah cari tak jumpa dah lah, malam gelap dan sebagainya, cari. Lah sekali dia pun dah push bos kita kat sana. Cari mak saya ni tak jumpa lah. Kami pun yalah dalam situasi malam nak cari orang. Mak dia pula kecil manis, dia kata mak dia sakit kecil manis, kursi roda dan sebagainya. Kita nak cari lah, kita pun tak jumpa. Jadi masing-masing lah. Dia pun ada problem dia, kami yang petugas pun ada problem kami pun nak cari tak jumpa juga dan sebagainya. Masing-masing. Kita semua dah dapat haji mabrur. Jadi bukan nak pesan supaya buat leceh dan sebagainya, buatlah yang terbaik. Kami yang petugas pun kena buat yang terbaik lah, carilah juga. Tapi nak cari tu dalam keadaan gelap, dalam keadaan situasi kita semua malam-malam dan sebagainya, semua dah ngantuk, semua dah pening dan sebagainya. Jadi kalau boleh, buatlah urusan kita, tugasan kita tu secara terbaik. Dan pergi ke Muzdalifah tu dalam keadaan kita dah selesai dah, kalau boleh solat tahajud, solat witir dan apa-apa yang sepatutnya pada malam hari raya tersebut di Muzdalifah. Dan kalau boleh doa yang kita ada senarai 15 helai tadi tu di Muzdalifah, carilah peluang untuk kita boleh baca sekali di Muzdalifah. Doa di situ supaya kita boleh dapat apa yang kita nak dan kita hajati tersebut semasa di Muzdalifah. Okey, ada soalan sebelum kita pergi ke Mina? Okey, masuk bermalam di Muzdalifah ni sebenarnya mabit di Muzdalifah, dia bukan tidur.
kita sepatutnya kena berhenti dan singgah ataupun duduk 1 saat sahaja. Kalau kita duduk 1 saat, kita dah cukup wajib haji, tak kena bayar dam seekor kambing. Tapi kalau kita naik bas, kita tak turun pun memadai lah. Kita duduk dalam bas kita tu lalu dalam kawasan Muzdalifah selepas separuh malam. Jadi masa Muzdalifah ni masa dia pendek saja, daripada separuh malam sampai subuh. Lebih kurang 5 jam setengah saja. Itu saja masa yang perlu kita sampai ke Muzdalifah. Jadi kalau kita tak boleh sampai pada masa tersebut, kita kena bayar denda seekor kambing. Dan yang bayar denda tu tak masalah, kita boleh bayar. Yang kita sengaja tinggal, sengaja tak pergi tu yang berdosa. Yang berdosa semasa buat haji itu yang payah. Kenapa kita memang malah nak pergi? Itu yang berdosa menyebabkan kita payahlah bayar kambing. Kita orang KL ada duit 800, kita bayar je. Tak masalah bayar denda kan. Bayar je 800 tu, tak masalah. Cuma masalah dosa tu. Dosa tu payah. Kita nak dapat haji mabrur tapi kita buat dosa. Itu payah. Payah nak dapat mabrur lah. Ustaz, daripada Padang Arafah nak pergi ke Muzdalifah, Muzdalifah nak pergi ke Mina, adakah ban yang sama ke ataupun benda Bas lain-lain. lain-lain? Itu satu lagi situasi, bas lain-lain. Saya pernah cerita ada seorang jemaah saya, dia tertinggal beg bas yang daripada hotel ke Arafah. Dia tertinggal beg galah dia, beg